yang sukar diselesaikan. Bila kita pergi ke sana, roadblock kita dapati bukan dengan tali, bukan dengan papan tanda, mereka roadblock kita dengan senjata. Ada ada blok, jalan. Jadi begitulah juga di sana masih lagi dikuasai oleh warlord. Saya bertanya mereka, bilakah soal warlord ini boleh diselesaikan? Tak boleh, karena lord mesti dia mau war. Tanpa war tidak ada lord. Oleh itu nak hapuskan lord mesti hapuskan war. Ini satu perkara yang agak sukar, yang OIC kena memainkan peranan yang penting. Bukan Amerika yang memainkan peranan, sebab barangkali Amerika tidak boleh faham masalah warlord, masalah ketua-ketua suku yang berada di sana. OIC kita harap dapat memainkan peranan lebih utama. Tapi sekarang sayang, OIC tidak memainkan peranan, tapi yang masuk memainkan peranan ialah yang createkan warlord ini. Ini yang jadi masalah. Warlord Paris Sulong. Kalau saya jadi warlord Paris Sulong tak jadi parlimen. Datuk Yang Tua, saya prihatinlah oleh kerana Kuala Kedah berkongsi pengalaman dengan kita mengenai Afghanistan. Saya sekadar ingin bertanya satu perkara, apakah keinsafan yang timbul di hati saudara sewaktu saudara melihat keadaan sedemikian dengan perpecahannya, dengan kemiskinan, dengan kemunduran, kalau berbanding dengan Malaysia, apakah keinsafan yang timbul? Terima kasih. Keinsafan saya, negara ini kena pergi ke demokrasi betul-betul. Sebab kalau tekan demokrasi dia akan jadi macam tu. Kena demokrasi biar rakyat satisfied. Ini sekarang sudah ada seolah-olah timbul lot-lot baru. Misalnya MB Selangor kata MB Kelantan jangan datang ke negerinya. MB Kedah pula kata MB Terengganu, MB Kelantan jangan datang ke negerinya. Ini muncul warlord baru. Saya yang berhormat semua boleh datang ke Kuala Kedah, boleh hentam saya. Mana yang tak kena saya jawab, masa yang kena, mana yang betul saya terima. Marilah. Ini tidak, sudah ada warlord nak muncul di Malaysia. Perlu dibenteras segera oleh Perdana Menteri. Jangan Perdana Menteri sendiri warlord, habis. Ini yang kita kena ambil perhatian perkara ini. Di sana kami tidak bertemu dengan puak-puak politik atau puak-puak warlord sebab ianya membimbangkan. Sebab itu kita pergi, kita tumpu kepada NGO iaitu Bulan Sabit Merah yang menjalankan bantuan kepada orang ramai. Satu perkara di sana kami juga tidak menerangkan kami daripada parti politik PAS, dan mereka anggap kami wakil kerajaan Malaysia. Ada di antara mereka yang bertaraf pensyarah universiti, dia beritahu, tuan balik ke Malaysia beritahulah kepada Perdana Menteri kalau nak angkat duta ke Malaysia tolong rekomen saya. Dia ingat saya ni orang Perdana Menteri. Saya senyum. Saya tidak memberitahu kami daripada Parti Pembangkang. Artinya kita pergi sebagai Malaysian, sebagai rakyat Malaysia. Dan saya tidak sepatah menyebut hal keburukan Malaysia. Begitu patriotiknya kami. Tapi rangai di sebelah sana, Perdana Menteri bila pergi ke Amerika Syarikat mengecam PAS dalam forum ekonomi. Perdana Menteri yang tidak bermoral boleh mengecam parti politik lain, mengecam PAS dalam forum ekonomi di Amerika Syarikat depan Yahudi dan Nasara. Sedangkan saya di luar negeri, saya cerita hal baik dan pergi cek balik, hantarlah SB. Saya tidak cerita kita ni daripada Parti Pembangkang dan mereka pun tak tanya dan kita pun tak mau cerita. Kita kata kami daripada Malaysia datang untuk membantu tuan-tuan sekadar yang kami mampu. Ini yang kita sebut di sana, boleh disahkan oleh Parlimen Kuala Terengganu, iaitu kita dalam dialog apapun kita tidak timbulkan, iaitu kita ni pertentangan dengan kerajaan yang memerintah di Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, begitulah juga kita lihat keadaan di sana itu. Kita harap pengurusi tenaga kalau boleh pergilah segera tinjau, yang lelaki lah, yang perempuan tunggu sekejap, 2-3 bulan lagi. Kalau pilah nak pergi pun bolehlah. Tapi sekarang ni buang air kadang-kadang di tengah padang pasir, perempuan payah nak. Kalau kita tu bolehlah tahan.
Kalau orang perempuan di padang pasir dia nak buang air besar, dia tak biasa, tak berak 3-4 hari. Ya. Terima kasih Yang Hormat. Saya dengar ucapan Yang Hormat ni, kalau tak betul saya dengar terpengaruh, tapi banyak yang tak betul ni. Yang pertama tadi saya dengar kata Menteri Besar Selangor kata tak bagi Nik Haji datang Selangor. Kena faham, bukan Menteri Besar Selangor yang tak bagi. Undang-Undang Negeri Selangor sendiri yang mengatakan siapa nak bagi ceramah di Negeri Selangor mesti kena ada tauliah. Kalau Nik Haji nak datang Selangor persilakan, tapi kena ambil tauliah, mengajar dulu. Ini undang-undang negeri masing-masing, kita kena hormat. Tadi Yang Hormat kata mengamalkan demokrasi, tapi Yang Hormat sendiri tak mau menghormati undang-undang yang ada di tetap negeri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, yang kata Perdana Menteri tadi, Yang Hormat dengar aku ucapan Yang Hormat, Perdana Menteri sebut PAS ke sebut pasal Islam? Saya cek boleh? Cek balik. Muhammad, ada 10 minit lagi, boleh sambung pada petang ini lah. Terima kasih. Terima kasih. Sambung. Yang Muhammad, Dewan Yang Mulia ini ditangguhkan sekarang sehingga jam 2:30 petang. Hadiah Filipina kepada kita pula ialah kehadiran tentera Amerika di selatan Filipina yang boleh membawa ketidakamannya di Asia Tenggara ini. Itu kita harap pihak Malaysia dapat membantah kehadiran tentera Amerika terutama di selatan Filipina di atas nama untuk memburu Abu Sayyaf, dan saya bersetuju dengan Parik Sulong, kehadiran mereka lebih bersifat hegemoni politik menguasai kawasan ini. Datuk Yang di-Pertua, apabila menjawab di dalam parlimen atau di luar parlimen, mereka yang berkuasa, khasnya daripada menteri, timbalan menteri, kena berjaga-jaga. Kalau daripada pembangkang, kami tidaklah sangat dianggap sebagai polisi negara. Saya pernah menegur bila kita soal tentang pencerobohan rakyat Filipina ke Sabah dan PRM Malaysia, timbalan menteri dalam negeri dalam penggal yang lepas daripada Pontian menjawab, sempadan kita terlalu luas, kita tak berupaya kawal sempadan. Saya menegur day and then. Saya kata jawapan ini berbahaya, karena itu jawapan rasmi daripada kerajaan Malaysia. Kalau daripada backbencher, daripada kami, tak apa. Bila jawapan itu resmi daripada kerajaan, maka terdedah kepada dunia bahawa sempadan kita tidak upaya dikawal oleh pasukan keselamatan kita. Yang menjawabnya ialah timbalan menteri dalam negeri. Sebab itu dalam menjawab, selalunya biarlah jawab bagi pihak kerajaan, bukan menjawab dalam bentuk reka-reka sendiri yang boleh membahaya keselamatan Malaysia. Begitulah juga kenyataan Perdana Menteri. Bila Perdana Menteri nak bertindak misalnya ke sekolah-sekolah agama, belum lagi bertindak, Singapura telah pun bertindak lebih awal, iaitu dengan tidak mengizinkan pelajar-pelajar Islam memakai tudung ketika bersekolah. Saya yakin Singapura tidak berani bertindak begitu kalau tidak ada move, reaksi daripada Malaysia. Artinya Malaysia ini dilihat juga, iaitu kalau di sini mula nak ambil tindakan kepada sekolah agama, maka kerajaan Singapura menari gendang yang dipukul di Malaysia ini. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu kenyataan. Dan pemuda UMNO terus melenting dalam hal ini. Mereka tidak melenting bila sekolah Halim Saad tidak mengizinkan pelajar pakai tudung, melainkan yang pakai, saya diberitahu hanya seorang, iaitu anak Datuk Seri Sanusi Jonik, Presiden UIA. Ini kita lihat reaksi yang berlaku mana-mana dalam negara orang Islam akan diambil peluang oleh negara lain. Begitulah juga apabila sekolah-sekolah agama satu peringkat nanti Perdana Menteri kata nak tutup, apa jadi kalau Thailand mengambil keputusan menutup semua pondok dan sekolah-sekolah agama di Thailand? Hasil daripada reaksi daripada pandangan Perdana Menteri di sini. Sebab itu kita naklah berhati-hati.
banyak pemimpin kita bercakap